Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar. Saya Cikgu Hidayah. Baiklah, saya akan menerangkan tajuk pertama yang terdapat di dalam silibus matematik tingkatan 1 iaitu nombor nisbah. Terdapat 5 subtopik di dalam tajuk ini. Yang pertama, para pelajar akan belajar tentang integer. Apa itu integer? 1.2 Operasi asas aritmetik. Di sini pelajar akan melakukan pengiraan yang melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi. 1.3 Pelajar akan belajar tentang pecahan positif dan negatif. 1.4 Perpuluhan positif dan negatif. Dan yang terakhir, pelajar akan belajar tentang nombor nisbah. Untuk hari ini, yang pertama, pelajar akan kenali apakah yang dimaksudkan dengan integer. Jadi pada hari ini, para pelajar akan dapat mengenal pasti nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor positif dan nombor negatif? Nombor positif ialah nombor yang nilainya lebih besar dari kosong. Bermaksud bermula dengan nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh jadi juga nombor puluh, nombor ratus ataupun nombor ribu dan seterusnya. Dan yang kedua, nombor positif mempunyai tanda, kalau pelajar lihat di sini, ada simbol tambah. Ya, simbol ini menunjukkan nombor tersebut adalah nombor positif. Atau kebiasaannya nombor positif ini tiada tanda di hadapan nombor tersebut. Sebagai contoh, lihat contoh yang saya tulis di sini. Okey, jika perhatikan yang pertama, di hadapan nombor 3 terdapat simbol tambah. Okey, ini adalah nombor positif. Okey, contoh yang kedua, di hadapan nombor 28 ada simbol tambah. So, ini juga adalah nombor positif ataupun nombor yang tiada apa-apa tanda di hadapan nombor tersebut. Okey, contohnya nombor 3 ini, di hadapan nombor 3 tiada tanda dan di hadapan nombor 28 juga tiada tanda. Okey, apabila tiada tanda, maka nombor tersebut juga adalah nombor positif. Seterusnya kita akan kenali apakah nombor negatif. Nombor negatif maksudnya nombor yang nilainya lebih kecil daripada kosong. So, dia berlawanan dengan nombor positif tadi. Lebih kecil di sini maksudnya nombor tersebut adalah negatif 1, okay, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nombor negatif, kalau pelajar lihat di sini, mempunyai tanda tolak kan? Okay, mempunyai tanda tolak di hadapan nombor tersebut. Dan sebagai contoh, okay, saya tulis di bawah ini, kalau pelajar boleh perhatikan, di hadapan nombor 2 terdapat simbol tolak, maka ini dibaca sebagai negatif 2. Dan contoh yang kedua, terdapat juga simbol tolak di hadapan 35, maka ini adalah nombor negatif dan dibaca sebagai negatif 35. Okey, sekarang pelajar kita akan kenal pasti sama ada yang berikut ialah nombor positif atau nombor negatif. Kita lihat soalan A. Okey, perhatikan soalan A, perhatikan nombor 38 dan perhatikan tanda di hadapan 38. Okey, di hadapan 38 ini simbol tambah. Maknanya ini adalah nombor positif. Jadi kita tulis kat sini jawapannya adalah nombor positif. Okey, kita beralih kepada soalan B. Okey, kita lihat soalan B. Kita tengok tanda di hadapan 17. Ini adalah simbol tolak. Maka ini adalah nombor negatif. Jadi kita tulis di sini nombor negatif. Okey, kita tulis nombor negatif. Kita beralih kepada soalan C.
Kita perhatikan, okey, nombor ni adalah nombor 9. Di hadapan 9, tiada apa-apa tanda. Jadi seperti yang telah kita bincangkan tadi, nombor yang tidak mempunyai apa-apa tanda, maka nombor tersebut adalah nombor positif. Baiklah, sekarang kita akan lihat penggunaan nombor positif dan negatif dalam kehidupan seharian. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Sandy mendapat kenaikan gaji sebanyak 200. Jadi poin di sini adalah kenaikan. Apabila berlaku kenaikan pelajar, maka untuk kenaikan kita akan jadikan dia sebagai positif, nombor positif. Okey, untuk positif dan negatif ni, okay, positif dan negatif, untuk situasi positif dan negatif ini, apabila berlaku, okay, positif ini adalah untuk kes yang berlaku kenaikan, kenaikan. Jadi untuk negatif, dia akan berlawanan. Okay, maksudnya untuk nombor negatif akan apabila berlaku penurunan. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Suhu purata di satu kawasan. Okey, di sini tiada suhu tidak dinyatakan sama ada berada di atas atau di bawah. Hanya dinyatakan di sini suhu purata. Jadi apabila melibatkan suhu purata, maka ini adalah nombor positif. Kita letak simbol tambah atau kita boleh tulis saja 31. Kita lihat contoh yang ketiga. Seorang penyelam berada 18 meter, 18 meter di bawah paras laut. Ada perkataan di bawah paras laut. Okey, apabila menunjukkan di bawah, maka di sini adalah nombor negatif. Pelajar perlu menggunakan nombor negatif, iaitu negatif 18. Negatif ini menunjukkan kedudukan di bawah. Okey, maksudnya kalau positif adalah di bahagian atas. Bila negatif berada di bawah. Okey, sekarang kita lihat contoh 4. Situasi contoh 4, sebuah lift turun. Turun sebanyak 4 tingkat. So, situasinya turun. Kalau turun, kita akan menggunakan simbol negatif. Kita akan tulis di sini negatif 4. Jadi, macam yang seperti saya terangkan tadi, di sini kita lihat, kalau naik, kita akan gunakan simbol positif. Kalau turun, kita akan gunakan simbol negatif. Wakilkan perubahan setiap situasi yang berikut dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, kita lihat soalan di sini. Encik Zamri memperoleh keuntungan. Jadi poin yang penting di sini adalah keuntungan. Kita highlightkan perkataan keuntungan sebanyak RM4,700. Kita highlightkan RM4,700 pada bulan Januari, tetapi mengalami kerugian. Okey, so bulatkan perkataan kerugian sebanyak RM300. Highlightkan RM300 pada bulan Februari. Jadi apabila, untuk selesaikan soalan ini, apabila berlaku keuntungan, maka ia adalah nombor positif. Jadi jawapannya adalah, cara jawapannya adalah nombor 4,700 adalah nombor positif kerana dia adalah keuntungan. So, pelajar boleh tulis positif RM4,700. Dan kerugian, maka kerugian adalah nombor negatif. Pelajar boleh tulis negatif RM300. Ini pelajar tidak perlu menyelesaikan jawapan, ya, kerana soalan ini pelajar hanya perlu wakilkan dengan nombor positif atau nombor negatif. Tidak perlu mengira. Hanya wakilkan sahaja. Raja di bawah menunjukkan Ahmad bergerak ke kanan sejauh 2 meter. Okey, pelajar, tolong highlightkan perkataan penting di sini adalah pergerakan ke kanan. Apabila bergerak ke kanan, ini menunjukkan nombor positif. Okey, ke kanan 2 meter. Manakala N bergerak ke kiri. Ke kiri, kita highlightkan perkataan ke kiri. Apabila pergerakan ke kiri, ini adalah nombor negatif, iaitu negatif 5 meter. Maka kita akan tulis
Dengan tulis, apabila bergerak ke kanan, nilai dia ke kanan adalah positif, nilai dia adalah 2 meter. Dan ke kiri adalah negatif. Jadi kita tulis negatif 5 meter. Pelajar boleh cuba uji minda 1 ini untuk menguji tahap kefahaman pelajar berkaitan tajuk nombor positif dan nombor negatif. Kenal pasti sama ada setiap yang berikut ialah nombor positif atau nombor negatif. Jadi soalan A, kita lihat tanda di hadapan nombor 5. Ini adalah simbol tambah, maka ini adalah nombor positif. B, kita lihat tanda di hadapan nombor 8. Ini adalah tanda tolak iaitu tanda negatif. So B adalah nombor negatif. C, di hadapan C, di hadapan 25 ni tiada apa-apa tanda. So kita dah bincang tadi, nombor yang tiada apa-apa tanda adalah nombor positif. D, okey, tanda simbol tambah. So kita tahu ini adalah menunjukkan nombor positif. E, tanda negatif. So ini adalah negatif. Dan F, di hadapan 90, simbol negatif. So F adalah nombor negatif. Soalan 2. Tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut benar atau palsu. Okey, kita nak tengok ya, sama ada dia benar atau palsu. Soalan A, sifar ialah nombor positif. Sifar. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, sifar adalah sifar ya, dia bukan nombor positif dan dia juga bukan nombor negatif. Jadi ini adalah palsu. B, 9 ialah nombor positif. Ya. Okey, benar atau palsu? 9 tiada apa-apa tanda? Ya, maka jawapannya benar. Nombor C, negatif 3 ialah nombor negatif. Ya, ini di hadapan nombor 3 ni memang simbol negatif. Jadi jawapannya adalah benar. Dan D, 17 ialah nombor negatif. 17. 17 di hadapan 17 tiada tanda. Maksudnya kalau tiada tanda ia adalah nombor positif. Nombor negatif mesti ada tanda tolak di hadapan nombor. Jadi jawapan untuk D adalah palsu. Wakilkan setiap situasi yang berikut dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, jadi soalan A, takat lebur satu bahan ialah negatif 5 darjah dan takat didih ialah 70 darjah Celsius. Okey, jadi soalan A, jawapan A, pelajar boleh tulis sebab dia dah nyatakan kat sini nombor negatif. So, pelajar hanya tulis negatif 5 darjah Celsius. Dan pelajar tulis takat didih 70. 70 darjah ni adalah nombor positif. So, pelajar boleh tulis positif 70 darjah Celsius. Seterusnya kita kepada soalan B. Sebuah belon panas, udara panas berada pada ketinggian 43 meter di atas tanah. Ada perkataan di atas. Jadi, apabila ada perkataan di atas, maka ni adalah nombor positif. Pelajar tulis positif 43 meter atau pelajar boleh tulis 43 meter saja tanpa simbol. Sebab kita tahu nombor yang tidak mempunyai apa-apa tanda, maka ia adalah nombor positif. Okey, sekian saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga para pelajar telah dapat mengenal pasti nombor positif dan nombor negatif. Okey, jumpa lagi pada kelas yang akan datang. See you again.